Assalamualaikum. Pada hari ini kami akan menerangkan tentang kemunculan tamadun India dan sumbangannya terhadap peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anis Fadilah dan saya akan membentangkan tentang sejarah kemunculan tamadun India. Sejarah kemunculan tamadun India bermula di lembah Indus, iaitu pada tahun 3000 hingga 1500 sebelum Masihi, di mana pada zaman ini masyarakat tamadun India mencapai tahap satu tamadun yang tinggi seperti dalam pertanian dan dalam organisasi. Seterusnya, mereka mahir dalam perancangan bandar dan juga peraturan kesihatan. Dan aktiviti utama pada ketika itu ialah pertanian dan peternakan. Seterusnya ialah pada zaman Vedic, iaitu pada tahun 1500 sebelum Masihi sehingga 500 sebelum Masihi. Berlakunya penghijrahan bangsa Aryan, di mana berlakunya pertembungan budaya antara penduduk tempatan dan juga bangsa Aryan, iaitu Indo-Aryan. Peradaban Indo-Aryan banyak menyumbangkan kepada elemen spiritual. Seterusnya ialah pada zaman Maurya, iaitu pada tahun 321 Masihi sehingga 321 hingga 185 sebelum Masihi. Pada zaman ini bermulanya pemerintahan bercorak empayar. Seterusnya kegemilangan dalam bidang keagamaan seperti Buddha dan Jainism. Seterusnya peristiwa penaklukan Kalinga menyebabkan Asoka Piyadasi memeluk agama Buddha. Dan akhir sekali ialah pada zaman Gupta, iaitu 300 hingga 600 sebelum Masihi. Zaman ini lebih dikenali sebagai zaman klasik ataupun zaman keemasan. Seterusnya perkembangan dalam kesusasteraan Hindu, seni bina dan sains. Dan antara karya terkenal ialah Kama Sutra dan Shankuntala. Seterusnya ialah zaman pertengahan, iaitu pada zaman Muslim pada tahun 1000 hingga 1756 Masihi. Pada abad ke-8, Muhammad Al-Qasim berjaya menguasai wilayah Sind, iaitu pada tahun 706 Masihi bersamaan 87 Hijrah. Pada peringkat ini, iaitu pada peringkat awal, beliau datang berdagang, iaitu Islam berkembang dengan cara perdagangan, di mana pedagang-pedagang yang beragama Islam menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Dan pada peringkat seterusnya iaitu peringkat kedua. Peringkat kedua ialah dalam bentuk penaklukan seperti penaklukan oleh bangsa Turki, Afghan dan Mongol. Zaman moden bermula dengan penaklukan Portugis pada tahun 1498 sehingga 1510. Belanda pada tahun 1602 dan Perancis pada tahun 1614. Seterusnya penaklukan British pada tahun 1750 telah membahagikan India kepada tiga, iaitu Bengal, iaitu Timur, Bombay pada belah barat dan Madras pada belah selatan. Seterusnya penaklukan British ini, pihak Inggeris ini telah membentuk pentadbiran moden dan dasar perdagangan yang menguntungkan mereka sahaja, dan pendidikan formal, pendidikan Inggeris diperkenalkan, reformasi sosial, agama dan adat yang bercanggah diketepikan, dan kaum Inggeris ini mereka memartabatkan bangsa wanita. Dan berlaku pemberontakan sosial pada 1857 akibat daripada penaklukan British ini, di mana mereka menakluk India. Cara penaklukan British bercanggah dengan cara kepimpinan tempatan. Seterusnya ialah zaman Merdeka. Tarikh kemerdekaan mereka terbahagi kepada dua, iaitu 15 Ogos 1947 India untuk Hindu dan 14 Ogos 1947 Pakistan untuk Muslim Islam. Seterusnya Pakistan dibahagikan kepada dua, iaitu Pakistan Timur dan Pakistan Barat, dan mereka bergaduh, iaitu berlakunya peperangan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat pada tahun 1971 dan telah mengakibatkan Pakistan Timur ni ditukar kepada Bangladesh dan Pakistan Barat ditukar kepada Pakistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asmawi dan saya akan menerangkan tentang budaya dan masyarakat tamadun India.
Budaya dan masyarakat tamadun India yang pertama iaitu sistem kasta. Sistem kasta merupakan sistem sosial yang menentukan pembahagian stratifikasi sesama manusia. Sistem kasta terbahagi kepada 4 kelas sosial iaitu yang pertama Brahmin. Brahmin merupakan golongan pendidik, intelek dan ahli agama. Mereka merupakan golongan yang mengendalikan dan menjaga kuil. Yang kedua, Ksatria. Ksatria merupakan golongan pemerintah, pentadbir dan tentera. Mereka bertanggungjawab untuk menjaga keamanan negara tamadun India. Seterusnya, Vaisya. Vaisya merupakan golongan peniaga dan pedagang. Mereka haruslah menjana pendapatan dan kekayaan negara. Sistem kasta yang terakhir iaitu Sudra. Sudra merupakan golongan petani dan buruh. Peringkat kehidupan merupakan antara salah satu budaya dan masyarakat tamadun India. Masyarakat tamadun India percaya bahawa mereka akan melalui 4 peringkat kehidupan iaitu yang pertama, Brahmacharya. Brahmacharya merupakan zaman kanak-kanak, remaja dan belia. Ketika zaman ini, mereka akan belajari ilmu tidak formal. Peringkat kehidupan yang kedua iaitu Grahastra. Grahastra merupakan zaman berumah tangga dan kerjaya. Mereka harus mencari kekayaan sebelum berkahwin dan haruslah memelihara keluarga. Mereka hanya layak untuk berkahwin apabila berusia 21 hingga 30 tahun untuk lelaki dan wanita pula pada berusia 18 hingga 25 tahun. Seterusnya, Varna Prahastra iaitu zaman bertapa dan bebaskan diri daripada duniawi. Ketika zaman ini, mereka layak untuk memberikan nasihat kepada orang lain dan mereka harus mendalami ilmu agama. Yang terakhir iaitu Sannyasa. Sannyasa merupakan zaman untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Golongan ini merupakan golongan yang berumur 70 tahun dan ke atas. Mereka merupakan golongan yang dapat menahan nafsu daripada duniawi dan mereka berilmu serta beramal. Selain itu, objektif kehidupan. Masyarakat tamadun India harus mencapai keempat-empat objektif ini. Yang pertama iaitu Dharma ataupun Aram. Dharma atau Aram bermaksud kepatuhan kepada moral dan kerohanian. Apabila mereka mencapai objektif ini, mereka juga mencapai kebahagiaan kekuatan spiritual. Yang seterusnya, Poral ataupun Artha. Objektif ini bermaksud mereka haruslah bekerja untuk kekayaan berdasarkan Dharma. Mereka digalakkan untuk membiayai golongan Sannyasa bagi mencapai kekayaan. Objektif yang ketiga iaitu Iban ataupun Kama. Mereka harus berkasih sayang dan menikmati kepuasan harta benda. Namun, mereka haruslah menikmati harta benda itu untuk kebaikan dan tidak melakukan sebarang pembaziran. Objektif kehidupan yang terakhir iaitu Widu ataupun Moksa. Apabila mereka mencapai objektif yang terakhir ini, bermaksud mereka telah melaksanakan tanggungjawab terhadap ketiga-tiga objektif iaitu Dharma, Poral ataupun Iman. Widu ataupun Moksa bermaksud kesempurnaan rohani kerana bebaskan diri daripada duniawi. Budaya dan masyarakat yang terakhir iaitu kedudukan wanita. Kedudukan wanita ini terbahagi kepada 3 golongan iaitu Indo-Arya, Dravidiya dan zaman Muslim. Bagi Indo-Arya, ketika awal zaman Veda, masyarakat sangat menghormati wanita dan kedudukan wanita sama seperti lelaki. Mereka menjadi petapa dan dapat membawa mazmur-mazmur suci. Namun, ketika zaman Vedik, peranan wanita hanyalah untuk urusan rumah tangga dan mereka tidak layak untuk hidup apabila suaminya telah meninggal dunia. Mereka harus dibakar bersama mayat suami. Situasi ini dialami oleh golongan Dravidiya. Mereka juga mengamalkan budaya yang sama seperti masyarakat Indo-Arya. Pada awalnya, kedudukan wanita sama seperti lelaki dan sifat keibuan sangat dipandang mulia. Namun kemudian mereka juga
hanya berperanan untuk urusan rumah tangga dan harus dibakar apabila suaminya telah meninggal dunia. Namun, segala perubahan ini berubah ketika zaman Muslim. Islam sangat menghormati wanita dan masyarakat sangat menganggap tinggi darjah wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Diana Natasha binti Muhammad Najib ingin menerangkan tentang sumbangan tamadun India terhadap peradaban. Sumbangan tamadun India yang pertama yang saya ingin menerangkan ialah seni bina. Perkembangan seni bina ini ditentukan oleh perancangan, pemilihan tapak, mitologi dan astronomi. Empat aspek ini amat dititikberatkan oleh masyarakat India kerana mereka ingin menjalankan aktiviti pemilihan mereka dengan mudah dan cepat. Seterusnya, seni bina tamadun India ini banyak menggunakan kayu dan batu sebagai bahan asas dalam pembinaan. Hal ini kerana kayu dan batu ini dapat diperoleh dengan mudah di bangsa mereka. Tamadun India ini juga telah memperkenalkan satu teknik pembinaan, iaitu teknik pengeringan batu bata melalui pembakaran dengan suhu tinggi. Teknik pengeringan ini telah diwujudkan bagi menggantikan cahaya matahari. Teknik ini juga dapat mengurangkan masa pembinaan mereka. Tamadun India ini juga terkenal dengan pembentukan bandar terancang, di mana pembentukan bandar terancang ini telah diikuti oleh tamadun-tamadun yang lain dan diikuti oleh kita sehingga kini. Binaan tamadun India ini banyak berteraskan agama Buddha dan Hindu, di mana ia dapat dilihat melalui kuil dan candi. Tamadun India ini juga terkenal dengan seni lukisannya, di mana mereka telah melukis kuil dan candi dengan lukisan yang berunsurkan keagamaan dan kesyariatan. Sumbangan tamadun India terhadap peradaban yang kedua ialah agama. Tamadun India ini mempunyai pelbagai agama-agama yang besar seperti Hindu, Buddha dan Sikh. Agama Hindu ini banyak dianuti oleh penduduk tamadun India. Agama Hindu ni disebut oleh istilah agama yang kekal abadi. Seterusnya agama Buddha. Agama Buddha ni diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang menerangkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia. Agama Buddha ini untuk mengatasi sengsara kitaran kelahiran semula. Seterusnya agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak yang memberikan sentuhan moral, rohanian dan serta semangat kemanusiaan. Selain itu, agama Islam juga banyak memainkan peranan dalam tamadun India seperti memperkenalkan sistem kemasyarakatan tanpa kasta dan menyatukan pemerintahan di bawah satu kawasan di satu kuasa yang berpusat di Delhi. Penyebaran agama-agama berasal dari India ini dapat dibuktikan melalui pembinaan kuil dan candi di Bali, Lembah Bujang dan Sumatera. Sumbangan tamadun India seterusnya ialah sains dan teknologi. Banyak ilmu matematik disumbangkan oleh tamadun India seperti ilmu angka, algebra, geometri, perpuluhan dan trigonometri. Ahli astronomi telah banyak mengaji tentang matahari yang menjadi pusat kepada sistem solar. Ahli astronomi juga telah menemukan medan graviti dan mengkaji bumi itu sfera. Tokoh astronomi India juga berjaya menemukan jarak bumi dengan matahari. Seperti yang saya katakan tadi di seni bina, tamadun India telah menemukan teknik pembakaran batu bata dengan suhu yang tinggi bagi menggantikan matahari. Sumbangan tamadun India seterusnya ialah dari segi perubatan. Bidang ilmu ini telah wujud sejak zaman Vedik dan dikenali sebagai ilmu sihir. Banyak manuskrip berkaitan perubatan di tamadun India ini wujud pada abad pertama dan kedua Masehi. Perkembangan bidang perubatan ini dipengaruhi oleh amalan yoga. Ayurveda merupakan kaedah perubatan yang telah dilakukan sejak zaman Vedik dan masih digunakan sehingga kini. Dalam bahasa Sanskrit, Ayu ni bermaksud hidup dan Veda ini pula bermaksud pengetahuan dan sains. Ayurveda ini menggunakan herba-herba sebagai rawatan untuk merawat pesakit. Kaedah pernafasan melalui yoga, fisiologi, reproduksi manusia, farmakologi dan pembedahan telah wujud ketika awal tamadun India.
Sumbangan tamadun India terhadap peradaban yang seterusnya ialah bahasa dan kesusastraan. Bahasa Sanskrit dan Tamil berasal daripada tamadun India. Masyarakat India ni terbahagi kepada dua kelompok, iaitu masyarakat Indo-Aryan dan Dravidia. Masyarakat Indo-Aryan ni berasal daripada India Timur, manakala Dravidia ni berasal daripada India Selatan, di mana Indo-Aryan ni menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa utama mereka. Tapi setelah masyarakat Indo-Aryan ni meluaskan kawasan mereka, mereka telah melahirkan banyak bahasa seperti bahasa Hindi, Urdu, Punjabi dan sebagainya. Masyarakat Dravidia pula menggunakan bahasa Kannada, Telugu, Malayalam dan sebagainya. Sumbangan tamadun India terhadap peradaban yang terakhir ialah falsafah. Falsafah India merupakan falsafah terawal berkembang dan direkodkan di dunia, berasaskan daripada dua sumber, iaitu berdasarkan kitab Veda dan bukan aliran Veda. Bukan aliran Veda ni bermaksud golongan yang tidak mengikuti atau tidak mempercayai kitab Veda. Selain itu, kitab Veda ni mempunyai 4 kitab, iaitu Rig, Yajur, Sama dan Atharva, di mana kitab Veda ini mencerminkan aspek pemikiran, kepercayaan, amalan dan kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih daripada saya. Kesimpulannya ialah, pertama, jelaslah bahawa tamadun India memainkan peranan penting dalam menyumbangkan kepada peradaban dunia. Selain itu, tamadun India telah mewujudkan satu budaya universal yang berasaskan kepercayaan dalam perpaduan, mempentingkan kehidupan yang toleran terhadap fahaman lain dan berpengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.